usus tu duk bersih lagi, baru duk start makan masa muda. Kan, masa umur 10 tahun pun usus bersih lagi, baru duk start makan. Baru usus tu baru merah lagi. Immunity tinggi. Usus dapat serap, absorb, tak ada benda yang sangkut. Tak ada toksin yang banyak yang melekat kat dinding-dinding vilai usus. Kan, immunity tinggi lah. 70% daripada immunity disebabkan oleh usus. Daya penyerapan yang tinggi daripada badan tu sendiri yang dapat buat tingkatkan immunity badan. 70% is facts. So, bila kita muda, imun tinggi, toksin rendah. Tapi bila kita tua, toksin tinggi ke rendah? Toksin jadi tinggi, immunity pula jadi rendah. Masa ni lah kita terdedah dengan berbagai-bagai risiko penyakit. Okay, semua dengar. Okay, Alhamdulillah. So, bulan mana yang bulan terbaik sekali untuk jaga kesihatan? Bulan Ramadan lah. Sebab banyak organ-organ kita, bila kata kita dah puasa, makanan masuk tak kat usus? Tak masuk. Bila badan tak masuk, badan tak masuk. Makanan tak masuk, maksudnya toksin kurang ke tinggi? Toksin kurang. So kita bantu sebenarnya organ kita yang duk absorb toksin tu, iaitu hati tu, selama berbulan-bulan dia bekerja, dia tak boleh berehat. So bulan Ramadan yang bulan yang dia boleh berehat. Oh, hari ni Tuhan aku tak buat banyak toksin, alhamdulillah. Kan? So bulan yang dia boleh berehat. Bila bulan yang dia boleh berehat, toksin sikit, kita bantu dia lagi dengan suplemen yang boleh detox hati tu sendiri. Means kita dapat freshkan balik. Kita pun kalau tak mandi seminggu pun remah, kan? Kita bila dapat ayak tu seminggu tak mandi, dapat ayak tu rasa lega tak? Macam itulah hati. So ramai orang baru, saya tahu ramai orang baru tak faham. Macam mana hangpa kata makan suplemen ni boleh fresh, boleh ni, apa kebaikan suplemen? Ni salah satunya. Contohnya hati tadi yang dibelenggu dengan toksin dah setiap hari. Tuhan yang makan. Sisa-sisa makanan yang dia tinggal jadi toksin. Setiap hari dia kena proses. Bulan Ramadan, bulan yang dia rest. Tak banyak toksin-toksin yang masuk. Kecuali golongan yang tak puasa dengan yang puasa tapi makan macam sama orang yang bulan tak puasa. Maksudnya masa buka puasa dia pedai kau-kau kan. Kari kambing lah apa semua kau-kau dia makan. Kan, macam kodok pula tengah hari tadi tak makan. Yang tu tak boleh lah, kan. So bila kata hati kita dah detox sendiri, hati kita ni bersih, kan. Dia automatik secara semula jadinya metabolisme kita tu akan stable. Dan badan kita pun boleh measure. Yang kacau measurement hati ni adalah metabolisme tak teratur lah, toksin lah yang kacau measurement. Hati kita boleh measure badan kita ni terlebih apa, terkurang apa. So bila hati ni dah kembali reset, dah kembali sihat, badan kita akan kurus secara semula jadi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang gemuk, dia tak makan pun dia still juga gemuk. Dia tak boleh kurus, dia tak tahu nak buat macam mana. Tak makan pun gemuk, makan pun lagi dah gemuk. Kan? Ada pula orang yang terlalu kurus. Makan pindah banyak benda pun tak gemuk-gemuk. Kan? Rupanya masalah dia tu bukan pasal dia tak makan ataupun dia makan. Masalah dia tu hati dia. Tengok tidur pukul apa? 12 malam tekan handphone, pukul 2-3 pagi duduk pegang handphone kan. Hati bekerja 11 malam sampai pukul 3 pagi. Waktu tu kalau tuan dia tak lena lagi, dia tangguhlah kerja dia tak boleh buang toksin lah. Tuan aku tak mau tidur lagi. Time kita tidur baru dia boleh bergerak, baru dia boleh bekerja. Kan? Tu masalah metabolisme, masalah hati tadi. Okey, next masalah jantung. Okey. So bila bulan puasa, bila bulan puasa, kita makan makanan yang sihat. Kan? Buat kurma, madu, susu, macam-macam makanan-makanan yang sihat. Kan? So makanan yang rendah kolesterol, kan? So kita dapat bantu jantung kita tu kembali reset. Sebab makanan-makanan yang kita terima, organ terima tu benda-benda yang boleh baik untuk jantung, especially pada bulan puasa lah.
And then di bulan puasa juga kita dapat kurangkan kadar gula dalam darah kita, kan? Bukan kata supplement saja, tak makan supplement pun memang bulan puasa tu kita dapat kurangkan kadar gula dalam darah. Means apa? Ada kena-mengena apa? Ada kena-mengena dengan kencing manis. Tahu tak badan kita ni boleh hasilkan insulin. Badan kita ni boleh hasilkan insulin sendiri. Kat mana? Dekat otot kaki ni, kan? So kita insulin ni untuk apa? Untuk stablekan lah darah, gula dalam darah kita. Nah. So di bulan puasa kita dapat kurangkan, kita dapat tingkatkan penghasilan insulin tadi dan dapat kawal gula dalam darah di bulan puasa. And then kita dapat kurangkan risiko kanser. Okey, kanser ni tuan-tuan dan puan, kanser ni sel dia kita panggil mukos. Okey, mukos ni sifat dah sel ni dia akan membiak di dalam badan orang tu bila dah ada sel kanser dalam badan orang tu lah. Dan mukos ni tadi, sel kanser ni pemakanan dia adalah protein daripada haiwan. Protein daripada haiwan, benda-benda makronutrien, macam tenusu semua ni kan. Daging semua ni tak boleh lah. Sebab bila kita bagi dia makan, dia dapat membiak lagi banyak. Itu mukos ataupun sel kanser tadi. So bila dalam bulan puasa, kita dapat kurangkan risiko kanser ni dan kita ambil nutrisi. So bila makan makanan yang bernutrisi, berzat nutrisi lah, mikronutrien. Tadi makronutrien kan yang sel mukos ni boleh detect maksudnya dia boleh makan. Tapi bila kita ambil mikronutrien ni benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan, suplemen ni semua mikronutrien. Sel kanser tak boleh detect yang tu makanan. Means dia tak boleh makan lah. So bila kita di bulan puasa kita dah kurangkan risiko kanser, katalah orang tu memang dah ada sel kanser. So kita pula amalkan suplemen yang ada tinggi nutrien, tinggi antioksida. Kita dapat bentras kanser tu tadi. Kita akan kurangkan risk kanser tu tadi. Kita akan kurangkan risk dia membiak tadi. Dia tak dapat membiak sebab dia tak dapat makanan daripada tuan dia. Tu antara salah satu dia untuk kanser. So metabolisme kita akan jadi baik, akan menyukarkan lagi lah sel-sel kanser ni membiak. So penting tak untuk kita tinggikan metabolisme, tinggilah, stablekan metabolisme kita. Macam mana nak stablekan metabolisme kita? Kita kena reset balik badan, kita kena cuci. So siapa ingat lagi triangle health? First step is cleansing dulu badan kita, cuci dulu badan kita daripada toksin-toksin, kurangkan toksin-toksin semaksimum yang boleh. Dan kita ambil opportunity bulan Ramadan ni lah, bulan yang senang untuk kita detox, kita bentras, kita perang, kita jihad untuk lawan toksin-toksin yang berkurangan lah. Dah tak makan, toksin kurang kan, kita bagi lagi benda yang boleh lawan toksin ni tadi. So kita dah detox maksimum kan. So kurang sangat, bila sangat kurang toksin, badan kita sangat berenergi kan. So membantu tak dari segi amalan? Membantulah. Tarawih apa semua kita nak buat, berzikir ni macam kan, amalan-amalan yang kita boleh buat kalau kita sihat. And then mental health. So dalam bulan puasa, kejadian bulan puasa ni kita dapat jaga kesihatan mental kita. Bukan saja kerohanian, tapi dari segi fizikal dan mental pun bagus dalam bulan puasa. Sebab apa? Mental bagus dalam bulan puasa. Of course lah, bulan puasa ni bulan yang kita berbanyakkan amalan kita, bulan yang kita dekat dengan Allah kan. Bila kita dekat dengan Sang Pencipta kita, yang mana duk stres-stres, duk pening kepala kan, sebenarnya dapat release kita punya stres, dapat menjaga kita punya mental health daripada bulan-bulan lain. So bila ada kena-mengena tak mental health ni dengan kesihatan? Yes, bila kita dapat kurangkan stres, kita boleh jaga kesihatan mental kita, dia sebenarnya merangsang hormon yang tinggi lah. So bila hormon kita tinggi, yang kata perempuan lah, saja ada hormon, lelaki pun ada hormon. So hormon ni memain peranan penting untuk tak bagi major penyakit ni masuk dalam badan kita. Sebagai apa, kanser, sebagai barah, leukemia,
jantung, kencing manis, penyakit-penyakit meja ni lah. Yang memain peranan penting dalam badan adalah hormon lah. So lagi tinggi hormon dia, lagilah menyukarkan penyakit-penyakit berbahaya ni meja ni untuk lekat kat badan dia tu. So kita dapat tinggikan hormon pada bulan puasa, mengurangkan risiko penyakit meja, insyaAllah. Okay, next. Okay, bulan puasa, bulan terbaik untuk Clean9. Okay, ini ada juga orang yang tak tahu, kata, Clean9 tak boleh buat dah, esok nak puasa dah. Kan? Silap dah. Sebenarnya bulan terbaik untuk buat Clean9 adalah bulan puasa lah. Okay, bila bulan tak puasa tu, kita buat Clean9, kita puasa 2 hari je. Tapi masa bulan puasa tu, Clean9 kita puasa setiap hari. Miss kurang toksin dan kita dapat singkirkan toksin yang tertinggal sisa-sisa saja. Kan? Maksudnya kita dapat buang banyak toksin masa pengambilan Clean9 tadi. So, mengapa bulan puasa sesuai untuk Clean9? Sebab dapat komplit. So, cara pemakanan tak boleh lah makan tengah-tengah hari. Dia ada jadual pemakanan dia. Slide tak gerak ke? Alamak. Cat lah. Slide tak gerak. Saya tengok. Okey lah. Okey kan? Tapi slide tadi dengan slide yang ni nak dekat sama tau. Cuma input saja lain. Tulisan dia sama, background dia sama. Mungkin lambat sikit kot lah. Biasalah, saya duduk Pulau Pinang kan. Ada yang duduk Sabah, duduk Terengganu kan. Jauh nak sampai tu. Tunggu set lah. Okey, insyaAllah. Okey lah, boleh lah. Slide okey lah. Okey, saya sambung. So, dalam Clean9 dah complete triangle health. 3 segi pemakanan. So, kita faham triangle health tu kena detox. Kena ambil nutrisi yang cukup. Kena ada immunity. Kan? Tingkatkan imunisasi dalam badan. So, 3 benda ni kan, dah ada dalam Clean9. So, yang ni antara benda yang baguslah kita amal dalam bulan puasa. Okay. Sebab apa bulan puasa ni bulan yang saya kata bulan yang paling sesuai buat Clean9? Sebab badan-badan kita reset kan. Untuk hati kita reset kan, immunity kita tinggi, daya penyerpan kita tinggi kan, usus kita aktif. Hidung kita aktif. Macam mana hidung kita boleh aktif? Bayangkan masa bulan tak puasa kan, ada jiran kita masak apa sebelah dengar dia duduk masak pumpang, hidung tak bau pun dia masak. Tapi bila mai bulan puasa kan, mamu tingkat 2 tu kita duduk tingkat 10, mamu tingkat 2 tu masak. Mamu pula mami tingkat 2 tu masak. Dah lah masak kan, masak kat dapur. Masak luar dapur pula. Masak luar dapur bulan puasa. Nak tunjuk kata dia masak kan. Untuk bulan puasa masak luar dapur. Kita tingkat 10, dia tingkat 2, kita boleh bau. Bulan puasa, bulan tak puasa, jiran sebelah dengar duk masak tak bau kan. Macam mana dia jadi macam tu? Sebab organ dalam badan kita dah rest, organ dalam badan kita dah agresif, bukan dah rest, dah agresif. Agresif ni dia sihat lah, dia jadi lagi sihat kan. Toksin tak ada kan, toksin kurang, kita pun tak makan kan, organ dalam badan kita dia sihat. So dia sangat sensitif, hidung kita sensitif kan. Sebelum ni tak sensitif pun kan. Kecuali orang yang kena COVID lah. Janganlah samakan orang yang kena COVID. Kan? Okey. And then toksin kurang kan. Toksin kat hati tadi lah, saya dah cerita tadi, awal tadi. So immunity jadi tinggi kan. Bila kata makanan, sisa-sisa makanan tak lekat kat dinding-dinding usus, dalam bahasa sains kita panggil villi kan. Immunity kita akan tinggi kan dalam bulan puasa. So penyerapan dan usus aktif. So badan mencari sumber tenaga yang berlebihan. So badan kita ni, kalau siapa pernah tengok filem, orang tu tak makan beberapa hari kan, tapi tak mati-mati kan.
Sebab badan dia ada menyimpan tenaga. Kat mana? Kat lemak tu lah. Sebab tu kita tengok orang Arktik ataupun beruang polar, kan? Berbulu-bulu, berlemak banyak, kan? Sebab apa? Allah cipta haiwan-haiwan tu gemuk macam tu kat kutub utara. Lemak banyak. Sebab lemak ni sebenarnya ada setengah orang buang lemak, kan? Masuk hospital, cucuk, kan? Masuk tu kan, sedut lemak, kan? Sebenarnya ada lemak yang bagus dan ada fungsi-fungsi lemak. Allah cipta bagus dah, apa nak buang, kan? Lemak-lemak yang ada dekat lapisan kulit lah, kan? Lemak yang kita sendiri cipta tu, yang nasi mamak, nasi kandak cipta. Makan nasi kandak banyak jadi gemuk, kan? So, ni lemak yang ada dekat lapisan kulit ni dapat menyimpan tenaga. Ibarat macam power bank lah. Kita pegang handphone kita dah mati, kan? Kita ada power bank, kan? Backup kita. So badan kita pun ada backup tenaga bila kita tak makan, iaitu dekat itulah. So selama ni kita makan untuk kita dapatkan tenaga. Tapi kita tak bekerja macam orang yang ada banyak orang, ada yang bekerja buruh. Ada orang duduk dalam office. Cara guna tenaga berbeza. Tapi makan sama. Maka dia ni yang duduk dalam office pun makan banyak. Yang kerja buruh memang makan banyak dah, kan? Sebab dia nak guna tenaga banyak. Tapi cara makanan sama aja. Terpinggal bubuh, kan? Sama. So yang duduk dalam office tadi tu, dia bila tak menggunakan tenaga yang banyak, kan? So dia akan obesity lah, kan? Sebab dia tak menggunakan tenaga yang dia makan, dia tak guna, dia tak supply ke arah tenaga tadi. Dia simpan yang tenaga, yang benda yang dia sebenarnya dia tak perlukan pun tenaga tu. Dia makan banyak sangat, tapi duduk kerja office, lepas tu makan sikit lah, kan, kerja office. Yang kerja buruh tu lah dia guna tenaga banyak, memang dia kena makan banyak. So tenaga yang kita membaziak tadi, makanan yang kita makan untuk hasilkan tenaga tapi kita tak guna, kan? Lemak-lemak tu simpan dalam badan jadi lemak semua, kan? So tenaga tu sebenarnya bila bulan Ramadan, kita akan guna balik tenaga tu di bulan Ramadan. So bila bulan Ramadan saja, kan, dalam kajian badan kita dapat burn kalori lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Sebab apa jadi macam tu? Tu dah the miracle of bulan puasa. Boleh dengar lah. Okey, awak gila gelak. Lawak tadi ya. Okey. Okey. Okey, so bila di bulan Ramadan kita badan kita dapat burn kalori berkali ganda daripada bulan biasa lah. So boleh ambil kesempatan ni untuk burn kalori, untuk ambil bipolen yang dapat burn lagi kalori, bantu lagi badan kita burn kalori banyak. That's why boleh kurus bila bulan puasa. Masa sesuai untuk bantu, okey, masa ni lah bila hidung kita sensitif, organ-organ kita dah mula reset, masa ni lah kita bantu lagi organ kita, kan? Dengan lebih banyak bantuan nutrisi dan sel-sel baru untuk badan kita lah. So kita amal set kelainan ni tadi. So dalam set kelainan dah cukup 3 kesihatan. So dalam sinar ni dah kita dapat jaga kesihatan usus kita. Masa ni dah kita ambil peluang bila kita puasa, kan? Kita puasa 9 hari terus, bukan 2 hari, 9 hari terus puasa. Usus kita kurang toksin, kita dapat maksimum detox kat usus, bersihkan usus kau masa ni dah. Dan masa ni dah kita jaga kesihatan hati, kan? Kita detox hati kita yang dia tak buat kerja banyak dan dia sendiri dapat detox, kan? Kita bagi bipolar dekat dia, kan? Dapat detox, dapat burn kalori, dapat detox hati. Dan dekat sinilah kita jaga kesihatan pankreas kita. So pankreas kita di bulan tak puasa ni, kan, dia pun penat bekerja lah, kan, nak kawal gula dalam darah whatever. Tapi bulan puasa ni dia dah dapat rest. So masa dia dapat rest ni lah kita dapat bagi nutrisi lagi kat dia untuk dia jadi sihat, kan. And then kesihatan kulit. So kalau kita tengok orang yang puasa, kan, dan makan makanan yang sihat, kan, buah delima makan buah-buahan, kulit dia lain, flawless, kan. Pergi semayang orang kata, uish, muka dia lah ada aura hidayah, kan, cerah, kan, gebu, kan. Kesihatan kulit dari bulan puasa. So bila kita buat kelinai ni, lagi lah kita akan dapat manfaat-manfaat ni lah semua, kan. Dan siapa tak mau cantik di masa raya, nak tak?
sebelum bulan puasa ni set ramai-ramai, beli Clean9, jom kita buat Clean9 ramai-ramai. Ada berani? Buat Clean9 ramai-ramai. Tengok masa bulan puasa nanti. Bulan puasa pula. Masa raya nanti. Kan? Siapa paling cantik? Boleh buat marketing, boleh buat mock. Kan? Momok ni kita ramai-ramai bagi benda tu jadi gempok. So orang yang tak tahu apa ni, yang baru nak belajar ni, baru belajar. Orang yang tak tahu pasal Forever pun duk tengok ramai orang duk tengah beli Clean9. Kan? Dan share testimoni selepas tu. Kan? Dah cantik dah, boleh pakai baju kebaya. Kan? Kebaya kan. Saya dulu PKL kan, nak beli ayat kotak. Mamak, kita baru turun daripada Pudu Raya. Mamak, bagi air kotak satu. Nak cakap KL tak jadi kan. Macam tu lah. So macam tu lah kita dapat bagi benda ni viral. Masa ni lah, time ni lah. Sebab masa puasa ni ramai saja orang yang dah boleh rentas negeri semua kan. Balik raya mesti nak cantik kan. So benda ni jadi satu marketing bila kita ramai-ramai post Clean9. Clean9 di bulan puasa. Siapa tak mau kuku di bulan puasa kan. Okay, alhamdulillah. Baca komen sikit. Saya tak mau berkurung. Saya pun tak mau berkurung. Siapa yang nak berkurung lagi dah 2 tahun dah start MCO kan. So apa manfaat Clean9? So banyak saja. Kalau orang tanya kan, kita kat sini saya tahu, kat sini semua tahu dah pasal Clean9. Tapi kalau prospek tanya, apa beza Clean9 dengan produk kurus kat luar sana? Sebab Clean9 ni dia punya peranan dia kan bukan untuk kurus. Kena dengar betul-betul. Clean9 ni bukan untuk kurus. Peranan dia bukan untuk kurus. Memang sebenarnya dia boleh kurus. Tapi Clean9 ni dia supply nutrisi yang banyak kat dalam badan dan dia cuci toksin yang tak perlu. Badan kita tak perlu toksin. Benda-benda kotor tak perlu. Dia cuci toksin dekat organ kita, kat usus kita, dia absorb toksin keluar dan badan kita sihat. Bila badan kita sihat, nutrisi banyak, sebenarnya badan kita akan kurus. Secara semula jadi. Badan kita boleh measure benda tu. So bila badan kita kurus secara semula jadi, dia takkan bounce back. Sebab badan kita dah kurang dah toksin, tak ada yang kacau metabolisme, tak ada yang kacau hati nak buat kerja. Yang kacau hati nak buat kerja metabolisme, yang kacau metabolisme ni toksin. So kalau kita makan ubat kurus yang tak ada pasal detox, yang tak buang toksin, kan? Memang boleh kurus bila dia tinggal saja. Salah satu contoh orang makan susu. Makan susu untuk kurus. Kan, dapatlah kurus 3 hari kan. Kakak Kak Long kurus. Memang betul makan 3 hari kurus. Tinggal saja. Terus naik 3 kali ganda daripada sebelum minum susu. Yang tu yang kita tak mau. Cara pengurusan, cara ingredient dia kan, benda yang tak betul, benda yang bukan selamat untuk diamalkan. Memang boleh kurus tapi bukan yang selamat. Kita nak kurus dan cantik. Jangan kita nak kurus kita nak work hard dan work smart. Kita nak kurus secara sihat. Sebab kurus sebenarnya sebab sihat kan. Dan kita cantik. So jadi work hard dan smart. Jangan kita work hard work hard tapi tak smart. Makan benda tu murah. Memang 3 hari kurus dijamin. Kurus kena buah pinggang kan. Kena jeki buah pinggang. Ingredient dia terlampau banyak chemical, memang dapat kurus. Memang dia flush habis ayak, memang dia flush habis lemak. Tapi sebenarnya ingredient dia tak selamat. Kita tak mau macam tu kan. Nampak memang testimoni, tapi testimoni di penghujung hari kita merana. Buat apa kan? So yang ni antara program yang selamat, sebenarnya program untuk kita sihat dan dapat kurus tu bonus kan. So kita maintain kita punya berat badan bila kita sihat. So siapa yang guna Clean9 kata, tapi aku tak pernah dengar lah Clean9 ni kan. Aku tak bisa dengar lah Clean9. Clean9 ni benda apa? Takkan tak pernah dengar. Tahu tak? Kalau kita nak kaji program pengurusan berat badan, program untuk kurus lah, wellness program lah. Program nak urus berat badan kita. Kan? Program wellness program. Kan? Hang jangan tengok negara-negara yang tak maju. Contoh macam China, India, Zimbabwe. Negara-negara yang tak maju, yang bukan fokus kepada kesihatan. Kan? Tapi nak tengok negara-negara mana? Negara-negara maju, negara-negara yang tinggi dia punya
badan dia, kan, kuat dia punya badan dia. So nak tengok badan-badan yang kuat, yang nak kaji pasal benda tu selamat ke tak, orang sebab orang dia ramai, dia antara negara-negara yang negara sukan, orang suka apa? Semua dunia, pandangan mata dunia ke arah negara tu untuk sukan. So dia negara sains sukan lah. Kita tengok negara UK, England. Siapa kat sini yang tak tengok EPL? Semua orang tengok EPL, semua mata-mata tengok EPL. Sebab tu kita tengok kat ni dulu kan, weight loss London, semua benda-benda yang kesihatan, yang sukan, semua main banyak daripada negara-negara maju. Terutama England lah antara salah satu negara sukan. Kan? So jangan tengok negara India punya produk, kurang tengok pada England tadi, UK. Kan? So kat sini dia keluar newspaper. Kat newspaper ni kita kat Long, kat newspaper ni newspaper dekat England, kita orang nak kaji pasal weight loss program. Jom kita tengok ranking orang England dia ambil apa untuk kuis, sebab dia negara sukan yang jaga kesihatan. So mesti dia ada banyak lagi daripada kita yang betul-betul selamat kan. So kita tengok ada ranking dia. So nombor 10 ranking clean eating diet, nombor 9 sugar detox diet. Kan, sampai nombor 1 kita tengok clean diet. Ya Kak Long, clean diet ni dah saya cerita kat Kak Long banyak kali tadi. Kan, negara sukan pun kan ambil clean diet ni sebagai nombor 1 dalam negara dia. Kan, Kak Long kan takkan nak pergi ikut India, takkan nak pergi ikut Indonesia. Kan, ikutlah negara yang betul-betul kaji pasal sukan, kaji pasal kesihatan. Kan, so clean ni duduk nombor 1 ranking dekat UK. Okay, next. Slide tak gerak. Mungkin lambat kot sebab ini Canva. Tapi nanti next time saya tak buat dengan Canva lah. Canva mungkin dia online lambat sikit. Tapi suara dengar lah. Saya. Okey, dah keluar kan? Okey, slide okey kan? Dah okey kan? Okey, alright. Dia lambat sikit sebab dia Canva. Sebab slide ni sebenarnya saya baru buat semalam. Dengan pantas saya buat. Okey ya. Okey. So kita dah tengok dalam program Clean9 ada apa? So dalam program Clean9 kita ada susu protein Light Ultra. Kita ada dua perisa iaitu coklat dengan vanila. So protein ni tugasan dia dalam Clean9 dia mengurangkan rasa lapar. So protein ni bagus tak pasal bulan puasa? Bagus. Yang tak bagusnya orang minum time tengah hari. Tak puasa. Kena minum time sahur. Dia ada jadual dan nanti saya share jadual ada. Untuk bulan puasa punya jadual. Dia makan time sahur. Time sahur kita ambil protein. Kan? Tapi janganlah dah bantai nasi 2 pinggan dah sahur tu, ambil protein lagi tak sesuai. Kita tak guna tenaga banyak tu. Adakah bulan puasa kita guna tenaga buat kerja OT apa semua, buat kerja jalan raya apa semua, teruk-teruk kerja, banyak guna tenaga, angkat barang ke apa tak ada kan. Rasa-rasa tidur aku yang makan 2 pinggan tu bahkan tidur. Kan, tak guna tenaga. So jangan makan macam tu lah, tak sesuai. So protein ni dia mengenyangkan. So makan sikit-sikit ambillah protein. Kan, jangan makan banyak-banyak, kalori terlalu banyak makan ada ambil protein tak boleh. Kan, terlalu banyak tenaga kita ambil tak sesuai. And then ambil RTC. RTC ni dia lawan LDH jahat. Dia buang LDH jahat, dia tinggal LDH baik. Kan? Kolesterol baik dia tinggal, kolesterol jahat dia makan. Tu dia makan kolesterol jahat ni apa jadi? Kolesterol ni ada kat mana? Dia tak ada kat perut tau. Bukan kolesterol tu, itu lemak. Kolesterol dia ada dekat dalam saluran darah kita. Saluran darah kita. Ibarat macam highway lah. Kan? Makin lama makin sempit highway. Makin lama makin sempit. Apa jadi? Jam. So darah kita nak lalu ke jantung, kan? Daripada darah nak lalu dah masuk ke jantung ni, mula-mula tak jam. Dulu mula-mula tak jam. Lancak ya highway 180. Tapi bila sampai ke jantung, bila dah tua sikit, kolesterol makin menebal, kan, dekat dalam saluran darah, dia akan jadi sempit. Highway daripada 5 lane, tiba-tiba jadi 2 lane. Makin lama makin banyak kereta sebab nak kena masuk. Susah nak masuk. Kan, kolesterol sangkut. So RTC ni dapat bantu untuk makan dia jahat tadi tu. So dia akan dapat lancarkan saluran darah kita lah. So RTC ni bagus juga untuk otak, tulang, acid urit.
lutut kita kan. Ada tak orang tua nak sembahyang kan, bulan puasa nak rokok, sakit lutut semua ni kan. Sesuai lah untuk Clean9 ambil Clean9 ni kan, sebab ada RTC. And then Bipolen. Bipolen ni dia bakar lemak. So badan kita bulan puasa dah dapat gandakan pembakaran kalori kan. So dan kita tambah dengan bipolar ni, dia dapat gandakan lagi pembakaran kalori ni. Yang ni bila di bulan puasa, amal Clean9 ni dapat lagi tinggi result daripada bulan tak puasa, insya-Allah. And then aloe vera dapat stablekan metabolisme, detox lah aloe vera ni kan. Detox, sebenarnya dalam aloe vera ni ada banyak lah, tak larat sebut. Ada B12 bantu untuk darah, bantu tingkatkan darah baru, sel-sel darah baru, tingkatkan metabolisme, buang toksin, banyak lah kelebihan aloe vera ni kalau nak sebut kan. Tapi dalam banyak-banyak tu, dalam Clean9 ni dia mau tu stablekan metabolisme. And then fiber ni kan, di bulan puasa kan kita dapat kurangkan gula dalam darah kan. Dia bantu untuk fiber ni bantu untuk orang darah tinggi kan. Ada masalah darah tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, jantung, elok ambil fiber ni. Dan selain daripada tu, fiber ni dia menguatkan otot usus. Tahu tak usus kita panjang 6 kali kita ni? Usus pun ada otot. Kalau masa kita muda-muda, otot usus kita ni dia bergerak. Kadang-kadang kita terdengar usus kita ni bergerak. Bunyi kuat lah. Nampak dia bergerak pula masa kita kecil-kecil. Bila kita tua kan, tak dengar bunyi dah. Usus pun tak nampak dah bergerak kat perut. Sebab otot makin lama makin lemah. Badan kita makin lama makin lemah lah otot kan. Ke hak organ dari dulu macam tu sampai lah ni pun macam tu juga, dah jatuh juga otot kan. Makin lama makin lemah lah otot kan. So fiber ni bantu untuk kuatkan balik otot usus. So orang yang ada masalah sembelit, masalah usus, masalah kembung, apa semua ni kan, fiber ni membantu untuk kuatkan otot usus. Selain pada benda yang sebut tadi lah, darah tinggi, darah rendah, jantung, fiber ni bagus. So dalam Clean9 ada ni lah produk-produk dah, dan ni lah apa orang panggil sistem dia kan. Dia buang kolesterol, bakar lemak, mengurangkan rasa lapar dan stablekan metabolisme. Okay, next. Okay, slide nampak lah. Okay, ini apa ni? Ni lah rancak berdosa. Okay, alhamdulillah. Kita tengok kat sini, bila sampai saja bulan puasa, kita makan tak ingat dunia. Allahu Rabbi. Kan, tak mau. Kan, sekali-sekala boleh lah kan. Hari-hari parah lah kan. Janganlah makan banyak sangat. So dalam yang ni all you can eat lah kita panggil kan. Macam-macam nak makan lah bulan puasa ni. Sebenarnya sekali-sekala boleh, tapi hari-hari tak sesuai kan. So dalam Clean9 tak boleh lah makan benda-benda ni semua kan. Dia ada pantang larang dia kan. Benda-benda apa yang pantang larang Clean9 ni? Pantang larang dalam Clean9 ni, siapa tahu? Okey, apa pantang larang dalam Clean9? Saya dah tengok tak ada respon macam saya kat seorang-seorang kan. Okey, ni kita nak respon dengan audien. Berapa ramai audien ni? Kita dah tengok siapa jawab betul. Okey, apa pantang larang dalam Clean9? Tulis. Apa pantang larang dalam Clean9? Seorang satu jawapan. Apakah pantang larang dalam Clean9? Siapa tahu? Checkboard. Apakah pantang larang dalam Clean9? Dilarang ambil kolesterol. Macam mana ambil kolesterol? Gula. Okey. Okey. Makan tak boleh ikut suka hati. Minyak, terlebih karbo. Lagi? Gula. Dilarang ambil kolesterol. Gula. Okey. Kita tengok apa pantang larang dalam Clean9. Ya, betul. Tadi ada orang jawab gula ada kan? Ada orang jawab minyak. Semua betul ya. Satu lagi orang tak jawab, garam. So dalam Clean9 kan, please dalam Clean9 disiplin. 3 benda ni tak boleh ambil. Lepas habis Clean9,
Still dalam bulan puasa kan? Makanlah benda-benda yang ada gula sikit, ada minyak, garam sikit. Kan? Tapi dalam kulinar ni kalau boleh kan, benda-benda yang perlu dielak dalam program kulinar 3 benda ni. Kan? Tak boleh ada gula, tak boleh ada garam, tak boleh ada minyak. So kena makan macam orang pantang. Ha? So tengok kat gambar atas tu. Boleh nampak slide gerak tak? Okay, slide. Slide tak gerak. Lambat. Saya pun boleh tengok ke orang yang kata slide lambat kan, saya boleh tengok sebenarnya memang lambat lah sebab dia ni daripada Canva, direct daripada Canva tu garam. So kita tengok gambar tu, yang tu kuah gulai ayam terlihat terus dengar dengan karbonat sasi ke Coca-Cola kau ni kan. Tapi jahat tu lah iklan Coca-Cola tu. Bila bulan puasa dia main lah iklan Coca-Cola best-best lah tu. Coca-Cola. Tengok meleleh. Kan? Time bulan puasa lah. Dia pun duk buat marketing. Aduh. Menggugat keimanan. Tapi yang ni dah benda-benda yang tak diambil. Gas lagi dah tak boleh ambil kan. Sebab tinggi gula. Kan? Garam, minyak. Tak boleh. Bulan puasa. Bulan puasa masa program clean night. So keperluan badan kita masa bulan puasa. So apa yang badan kita perlu sebab tu bulan puasa ni? Start jalan tak? Keperluan bulan. Okey, start pun jalan. Okey, waktu sahur. Kita tengok lambat. Waktu sahur makanan tinggi serat. So waktu sahur kita kena makan makanan yang tinggi serat. Tenaga dilepaskan secara beransur-ansur dan berterusan kekalkan rasa kenyang sepanjang hari. So bila kita makan makanan yang tinggi serat ni, badan kita tak akan keluarkan tenaga tu terus. Dia akan release sikit demi sikit. So badan kita ni dapat bertahan. Dia perlahankan penghadaman benda yang tinggi serat ni. So benda apa yang tinggi serat ni? Macam benda yang karbohidrat lah. Karbohidrat seperti nasi, roti, oat. Okay, pemeriksaan tenaga secara perlahan dan tahan lapar. So ada benda tak yang boleh ganti karbohidrat ni? Ada. Protein lah. Kan? So kalau ambil just ambil nasi sikit, makan roti sikit, boleh ambil protein. Tapi kalau makan nasi 3 pinggan, makan roti 2 bungkus kan, janganlah ambil protein. Dah terlalu banyak tenaga tak guna untuk bulan puasa kan, kalau macam ni dia buat kerja buruh. And then kita kena ambil buah-buahan kan, seperti biasalah bulan puasa, masa sahur kita selalu ambil kurma, kismis kan, madu, especially madu kan. The first thing dalam semua tadi tu madu lah satu. Sebab dalam cleanan dia ada madu. So nak madu kena tambah. Nak madu kena tambah. Itu lain tu, itu lain. So buah-buahan dan air yang mencukupi. Okay, next. So sahur. Okay, yang ni daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Contoh makanan untuk sahur yang boleh diambil. So menu 1 setengah cawan nasi, 1 dan setengah cawan nasi, 1 setengah cawan nasi macam senduk lah, 1 setengah senduk sebenarnya saya silap. 1 setengah senduk nasi. 1 ekor ikan goreng, setengah cawan sup sayur, campur dan tahu. 1 biji pisang ataupun kurma, boleh ambil kurma ataupun pisang. Pisang pun bagus untuk release tenaga, sama juga dengan kurma. So 1 gelas air kosong dan 1 gelas susu rendah lemak kan. So bila orang yang ambil protein ni bolehlah combine susu rendah lemak, combine dengan protein, blend kan. Tapi janganlah makan banyak sangatlah. And then menu kedua, 1 cawan biji rin sarapan dengan setengah gelas susu rendah lemak, kismis, irisan pisang, 2 keping roti, mil, penuh dengan sedikit jam, dengan sedikit jam, 1 gelas jus oren. Jus oren ni bagus untuk tingkatkan imunisasi. Selain daripada dia detox juga oren ni. Tingkatkan imun yang bagus. Dia ada vitamin C ya, oren, dan 1 gelas air kosong. Yang ni antara menu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan lah, yang kata apa, sesuai untuk bulan Ramadan. Dari segi kalori dia, dari segi penggunaan tenaga Ramadan dia kan. Tapi nak buat, tapi janganlah ikut sangat kan. Ada lagi marah pula bini, awak tak ikut, abang dah belajar dah, kena masuk ni, yang kena masuk ni kan. Dia tu baru nak masuk apa, gulai sanggang apa, singgang, macam-macam lah kan. Contoh ni contoh.
Okay. So contoh makanan untuk berbuka pula daripada KKM. Berbuka 3 biji kurma dulu. Setengah cawan jus buah-buahan, 1 cawan sup sayur atau setengah cawan bubuk lambuk dan 1 keping kuih. Okay, satu lagi. Bila kita nak makan, jangan makan main course. Makan buah dulu. Sebab dia ibarat macam skru. Skru kalau kita tak guna grease, kan, kita pusing skru tu masuk dalam lubang kan. Kita buka balik dia akan jadi loose. Tapi dia akan hilanglah trip-trip dia semua kan. Dia akan rosak trip-trip gigi dia tu. Tapi kalau cara penggunaan untuk kita tak bagi rosak gigi-gigi dia, kita bubuh grease sikit kan. Baru kita skru, baru lancar, keluar pun lancar. Macam tu juga dengan usus. Grease tadi ibarat buah-buahan, fiber. Fiber kena masuk dulu, buah-buahan kena masuk dulu bagi lancar usus tadi, kan, dengan buah-buahan tadi tu. So, bila kita makan, dia akan lancar lah makanan yang kita makan tadi tu, gizi yang kita makan tadi tu. So start dengan buah-buahan dulu lah, kurma, buah-buahan, kan, sup sayur, buah lambuk. So berbuka makan buah-buah dulu, kan, makan lah ala kadar dulu, buah-buah dulu semua, pergi sembahyang tu. Sagi malam nak makan malam, baru kita makan makanan main course. Macam nasi, setengah cawan, ikan, ayam, sayur, kan, 1 biji buah, and then more, kan, lepas kita tarawih ataupun lewat sikit kan sebelum tidur tu, kita makanlah sikit snack, roti, biskut ke sandwich, kuih buih kadang-kadang kan, lepas more habis tarawih ada more kan, makan kacang atau buah-buahan. Itu menu untuk berbuka. Contohlah kan. Okey. Tapi yang ni jangan risau tau tuan-tuan dan puan-puan, nanti slide ni saya akan share dalam grup. So boleh refer untuk orang yang nak ambil clean 9 bulan puasa. So yang ni sahur, apa suplemen yang kita kena ambil? Bukan suplemen kita ambil. Macam mana pengambilan clean 9 dalam bulan puasa? So sahur, masa sahur tu kena minum 2 gelas air. Lebih kurang 240 ml aloe vera gel, Bipolen 4 biji, Arctic Sea 2 tablet. And then kita kena ambil susu ultralight masa sahur dengan 300 susu. Blend sekali lah dengan kurma ataupun buah-buah lain nak siapa. Dan kita ambil 1 sachet fiber tadi. Fiber kita boleh masuk dalam ayam biasa. Ayam masak ataupun ayam mineral kan. Boleh. Air sejuk ke. Jangan air panas. Air panas mati lah fiber. And then next. Okay, slide jalan lah. Okay, masa berbuka ambil 120 ml air aloe vera gel, jus pati aloe vera gel, and then 3 biji Bipolen, air kosong dengan 2 biji Arctic Sea masa berbuka. And then makan malam kena ambil 120 ml aloe vera gel, Bipolen 4 biji, air kosong dengan 2 biji Arctic Sea. So late supper atau more tadi pun kita ambil 120 ml aloe vera gel. So jadual, jangan risau sebab jadual Ramadan, clean Ramadan ni dia actually akan sama juga dengan apa orang panggil ml dia tau, 120 ml, maksudnya total tablet, total ml sama dengan clean biasa tu. So dia akan habis juga dalam masa 9 hari. Clean Ramadan ni pun. Okey. So yang ni antara kita ni semua marketeer kan. So ni antara contoh iklan yang kita boleh buat untuk clean 9. So banyak orang cerita post pasal clean 9 semua ni kan. Biasanya ada banyak elemen yang kita, kalau nak tarik prospek, tarik orang yang tak faham pasal clean 9, kita kena ada benda yang boleh related dengan dia, benda yang dia pain ataupun masalah yang dia tengah hadapi, dia nampak kita punya posting. Kan? Ataupun benda yang dia impi, dia nampak kita punya posting. Baru dia tengok kita punya posting, baru dia baca habis-habis. Benda tu, elemen-elemen tu kena ada dalam posting kita secara online. So yang ni antara posting saya untuk clean 9. Kita tengok benda hook ni, benda yang tajuk dia besar ni mesti kena lekat kat dia. Mesti kena kat batang hidung dia dulu. Kan? So kita tengok, bila dah makin berusia, makin susah nak slim. Daddy macam cakap kat aku je. Kan? Dia dah kena dah. And then dia baca, baru dia baca.
Anak dah 3 tapi dia maintain slim. Oh, kecil. Ada start tajuk besar, dia ada start tajuk kecil. Dia dah start rasa. Anak dah 3 tapi dia maintain slim. Wih, biar betul sama macam aku anak 3 tapi aku makin boroi. Dia makin slim. Apa dia buat? Kan? Kita tengok kelebihan produk selamat dan telah berada di 168 buah negara. Membantu pengurusan berat badan, membantu kesihatan, mengawal metabolisme. Ada cop halal, ada cop alosan kanser, kosher. Oh, halal ni pun dah cukup dah ni. Nutrition, cleaning program. Uish, kotak dia pun cantik ni. Sat PM lah. Lepas tu bubuh link ke WhatsApp. Boleh bubuh link ke website. Tapi website ni susah sikit lah, benda yang atas pada 500 dia susah sikit untuk kita close kat website. Yang orang kata quick win, benda yang dia PM dan dia nak tanya lagi, kan? Lebih baik buat CTA call to action tu ke WhatsApp, kita buat link WhatsApp. And then selain daripada Clean9, so bulan puasa apa set yang bagus untuk bulan puasa? Of course lah, kita ada pack Ramadan. So pack Ramadan, pack puasa lah. Steady je. Okay, saya rasa setakat tu dululah saya punya presentation pasal Clean9. Ada soalan tak? Boleh tulis ataupun boleh cakap tu. Saya buka soalan. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya next dulu. So pack Ramadan ni, ada apa beza pack Ramadan dengan Clean9? Clean9 ni pengurusan berat badan lah, dia ada banyak produk kan. Tapi pack Ramadan ni pun sebenarnya paling sesuai lah, dan dia daripada pakar nutrisi, dia dah kaji dah. Benda apa yang paling sesuai untuk Ramadan kan? Macam saya cerita tadi, organ-organ apa fungsi-fungsi organ tadi. So set Ramadan ni dah komplit dah untuk bantu organ-organ kita tadi untuk reset. Bantu dia reset lagi. Untuk dia bersih kan. So ada set Ramadan lah, paling penting sekali madu lah. Madu penting, bipolen, aloe vera gel penting, arctic sea penting, nektar penting. Nektar untuk lawas kan, untuk lawas sistem pencernaan kita kan. Untuk kulit, untuk darah, untuk buah pinggang, aloe vera gel untuk usus kan, untuk stabilkan metabolisme kita, bipolen untuk burn kalori dalam badan kita kan. Madu bagus untuk paru-paru kita, bagus untuk tingkatkan imunisasi dan mengawal metabolisme, dan banyak lagi lah madu ni yang saya sebut. Ini antara produk yang kena ada dalam bulan Ramadan sebab dia bantu set pack Ramadan ni. Clean9 yang saya terang tadi lah pada awal tadi. So kalau tak ada soalan, saya next dulu. Ada surprise sikit kan, tak boleh ketak ni.
Boleh dengar tak suara? Saya play balik. Boleh dengar tak suara? Okey, okey, alhamdulillah kita dah ada ke penghujung dia. So ramai yang tak boleh dengar tadi kan, video tadi sangkut-sangkut, suara ada yang suara tak dengar, ada yang dengar. Ini mungkin masalah teknikal lah kan. So saya mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap daripada diri saya kan. Yang baik tu daripada Allah kan. Yang buruk tu daripada ataupun yang silap tu daripada diri saya sendirilah kan. So saya berjemput Ustaz Dil lah untuk menutup majlis kita pada hari ini lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wan, ambil gambar man. Okey, Ustaz. Foto. Saya guna handphone ni untuk wire kamera. Ustaz boleh ambil gambar tak? Oh, saya pun ambil pakai handphone juga ni. Ustaz Supian kot. Ustaz Sofian lah. Eh? Gula cinta boleh ambil tak? Ada ni iPad ada. Okey, terbaik. Okey. Oi, batuk Wan. Lepas ni makan madu ah. Boleh makan madu. Okey. Ada dua page. Okey, baik Ustaz. Okey. Jadi, saya serahkan Ustaz. Terima kasih banyak Wazri atas ilmu yang disampaikan oleh malam ni, sangat-sangat amazing. Sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah kita semua boleh amalkan. Okey, dan kita boleh sampaikan kepada kita punya tim
Dan juga okey, insya-Allah hari ini adalah hari terakhir untuk bulan 3. Okey, jadi malam ni sehingga pukul 11.30 insya-Allah boleh lagi kita nak nak shopping dekat Forever to You. Kan. Siapa yang belum settle lagi 5cc, 10cc, 25cc, 50cc dan seterusnya, okey, boleh terus okey, masukkan sisi anda malam ni insya-Allah. Okey, setakat itu dulu. Kita jumpa lagi di minggu akan datang insya-Allah. Okey, kita laungkan slogan 3 kali insya-Allah. Okey, 1, 2, 3. Yes. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Millionaire. Yes. Yes, Yes, no no limit. limit. Go, go, go. Millionaire. Yes. Yes, Yes, no limit. Go, 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 go. Millionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Tengok ni. Kalau buat